Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hebat untuk anda semua pelajar-pelajar HCE 2063 untuk kelas edisi 30/9 2021. Okey, untuk memberkati kelas kita pada pagi ini, pagi yang penuh barakah ini, mari sama kita membukanya dengan membaca kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, sebelum saya mulakan kelas saya pada pagi ini saya minta tolong daripada anda semua untuk memberi sedikit maklum balas terhadap video dan juga audionya. Adakah yang jelas ataupun tidak? Jelas. Alhamdulillah, semua jelas. Okey. So, untuk hari ini untuk hari ini 30/9/2021, seperti biasa saya nak tanya dahulu, bagaimana dengan keadaan anda? Adakah ianya baik ataupun tidak? Maklum saja sekarang ni masih lagi kita berada dalam pandemik COVID-19. So, bagaimana dengan keadaan anda? Okey ke semua? Okey, sir. Alhamdulillah, baik. Okey, sir. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Kenapa semua lain macam ini hari? Kenapa lain macam ini hari? Relax. Okay, so untuk hari ini kita akan masuk kepada topik 6.3 iaitu KPI, Key Performance Index. Okay, sebelum itu saya nak tanya terlebih dahulu kepada anda semua, bagaimana dengan kefahaman anda berkenaan dengan KPI? Apa yang anda faham tentang KPI? Boleh siapa-siapa boleh bagi tahu? Apa yang anda faham tentang KPI? Cepat. Siapa boleh bercakap? Siapa? Kena saya nak petik nama. Cepat, volunteer. Apa yang anda faham? Adapun apa yang anda tahu berkenaan dengan KPI, Key Performance Indicator? Ada siapa nak cakap? Halo? Ada, sir. Ada sini. Ada. Kalau ada, cakap. Apa yang anda faham dengan KPI? Siapa bercakap tadi? Saya tak sempat nak tengok nama. Nur Adibah. Ya. Kalau KPI, saya faham yang saya je tau. Tak apa. Kita masih lagi dalam proses pembelajaran sebab saya tak bagi tahu lagi apa yang dimaksudkan dengan KPI. So sekarang saya nak tahu dari sudut pemahaman anda, apa yang anda faham tentang KPI? KPI ni dia perlu ada untuk sebuah taska. Okey. Kalau KPI ni ada untuk sebuah taska, maknanya taska tu baguslah sebab dia memenuhi setiap ciri-ciri yang diperlukan. Memenuhi setiap ciri-ciri yang diperlukan. Okay, so apa guna sebenarnya KPI ni? Untuk apa sebenarnya? Selain daripada Adibah, siapa boleh jawab? Untuk apa sebenarnya KPI ni? Untuk penilaian prestasi. Penilaian prestasi. Siti Zulaiha ni mesti orang Terengganu kan? Okay, untuk penilaian prestasi. Okay, penilaian prestasi untuk apa sebenarnya kita nak nilai prestasi tu? For what? Boleh siapa-siapa boleh bantu Nur Atika. Kenapa kita nak nilai prestasi? Untuk apa? Boleh siapa jawab? Untuk tengok taska tu bagus ke tak untuk parents hantar dekat taska tu? Bagus dari sudut apa? Pembelajaran dia ke, apatah khidmat yang diberikan ke. Okey, satu jawapan yang jelas dan padu. Maksudnya kita nak tengok. Terima kasih Nur Aribah dan Nur Atikah. Okay, maksudnya kita nak membuat penilaian prestasi kepada taska ataupun tadika, and then kita nak pastikan bahawasanya perkhidmatan yang diberikan kepada pelajar adalah perkhidmatan yang bagus, perkhidmatan yang berkualiti, perkhidmatan yang terbaik supaya kanak-kanak ataupun pelajar-pelajar di dalam jagaan kita, di bawah jagaan kita berada dalam keadaan yang terbaik, yang baguslah. Okey, betul dah tu Nur Adibah dan Nur Atika. Terima kasih. Okey, so itulah sedikit pandangan anda berkenaan dengan KPI. Itu dalam sudut taska ataupun tadika. Dia sebenarnya KPI ini bukan hanya berada pada taska ataupun tadika. Dia sebenarnya KPI ini ianya menyeluruh dalam dalam apa jua yang kita laksanakan. Artinya
Okay, apa sebenarnya KPI ini? Dia sebenarnya KPI adalah untuk kita menentukan sama ada apa yang kita berikan kepada seseorang, apa yang kita buat kepada organisasi, adakah ianya berada dalam keadaan yang baik ataupun bagus. Okay, sebab itulah tajuk kita hari ini adalah berkenaan dengan Key Performance Indicator iaitu KPI ataupun dalam bahasa Melayunya ialah indikator pencapaian utama. Okay. Indikator pencapaian utama. Okey, apa maksud indikator sebenarnya? Okey, sebenarnya indikator ini adalah boleh kita rujuk kepada maksud petunjuk. Maksud indikator ni adalah petunjuk kita. Petunjuk untuk kita pastikan apa yang kita buat itu adalah ianya betul ataupun salah, baik ataupun buruk. Okey. So, untuk tajuk pada hari ini untuk 6.3 ialah berkaitan dengan kaedah pengukuran dan penilaian indikator pencapaian prestasi utama ataupun KPI. Artinya untuk kelas kita hari ini, kita nak kena pasti apakah yang dimaksudkan dengan KPI, dan bagaimana untuk kita membentuk KPI tersebut. Sebab untuk kita menghasilkan KPI, untuk kita menguji ataupun kita mengukur sesuatu prestasi, sama ada prestasi pekerja, prestasi organisasi, prestasi ibu bapa, kanak-kanak dan sebagainya, kita kena tahu bagaimana untuk kita mewujudkan KPI tersebut. Sebab KPI ni kita tak boleh sewenang-wenangnya terus buat tanpa ada rujukan, tanpa ada tujuan. Okay, di mana KPI ini untuk kita membentuk KPI, untuk kita membentuk cara pengukuran yang kita kena ada sumber untuk kita rujuk, untuk kita hasilkan KPI tersebut. Okay, kita tengok dahulu hasil pembelajaran untuk pada hari ini 30/9/2021. Kita dapat dua perkara yang anda akan perolehi, iaitu yang pertama, anda dapat mengenal pasti apakah faktor-faktor penting di dalam penyediaan indikator pencapaian utama dan standard kualiti sesebuah taska ataupun tadika. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang anda dapat pelajari pada hari ini adalah berkaitan dengan bagaimana untuk menyediakan ataupun contoh-contoh indikator pencapaian utama iaitu KPI dan standard kualiti sesebuah taska. Maksudnya apakah perkara-perkara yang perlu ada di dalam penghasilan KPI untuk taska kita ataupun untuk tadika kita. Ini adalah dua perkara yang anda akan perolehi pada hari ini untuk kelas 30/9/2021. Adakah anda sudah bersedia? Sudah, sir. Sebab saya kena tanya macam ni tau. Sebab saya takut nanti, maklum sajalah kelas kita secara sekalian, dia tak sama dengan face to face tau. Kalau face to face, saya boleh tengok you punya rupa, saya boleh tengok you punya keadaan. Kalau keadaan you bersedia tu, saya boleh nampak tau. Tapi kalau untuk kelas atas talian ni, dia lain sedikit. Tapi dengan suara anda, dengan kata-kata anda itu yang boleh membuatkan saya nampak you dalam keadaan bersedia ataupun tidak. Okey, kita tengok dahulu. Kita kenalan dahulu dengan KPI, indikator pencapaian utama. Sebab kalau kita tak kenal, maka tak cinta. So kita kena kenal dahulu. Apakah yang dimaksudkan dengan indikator pencapaian utama ataupun Key Performance Index? Okey, KPI ini merupakan garis panduan. Nampak tak di situ? Artinya KPI ini yang diwujudkan di dalam taska ataupun tadika ataupun di dalam organisasi, ianya merupakan garis panduan. Okay, tapi kita kecilkan skop kita ke dalam taska, di mana KPI merupakan garis panduan yang meliputi beberapa elemen. Antaranya ialah elemen kepada pengasuhan, dan pendidikan, kesihatan, pemakanan, perkhidmatan sosial dan sokongan kepada keluarga. Ini adalah kenapa perlunya kita wujudkan KPI. Erti kata lain, KPI ini ataupun Key Performance Index ataupun indikator pencapaian utama, ianya merupakan garis panduan. Bila sebut garis panduan, artinya kita boleh jadikan ia sebagai rujukan kita dalam melakukan sesuatu tindakan, sesuatu perkara. Okay? Dan kalau tengok pada KPI di dalam taska, ianya adalah untuk menjadikan garis panduan kepada
pengasuhan dan pendidikan, kesihatan, pemakanan, perkhidmatan sosial dan juga kepada sokongan keluarga. Okey, dan memastikan perkhidmatan yang diberikan adalah untuk kebaikan dan kebajikan kanak-kanak. Artinya dalam KPI bagi taska ataupun tadika, okey, dia punya asas ataupun tujuan utama kenapa KPI ini diwujudkan adalah untuk kita memastikan perkhidmatan yang kita berikan kepada kanak-kanak adalah berlandaskan kepada kebaikan dan kebajikan mereka. Maksudnya kita punya taska ni, kita punya perkhidmatan ni, kita punya servis ni adalah untuk memastikan setiap kanak-kanak tadi di bawah jagaan kita tadi berada sentiasa dijaga dari segi kebaikan mereka dan juga dari segi kebajikan mereka. Okey, dan program dan aktiviti adalah mengikut amalan perkembangan yang bersesuaian dan menggalakkan penglibatan kesemua pihak. Okay, siapakah semua pihak tersebut? Okay, adalah guru, pengasuh, ibu bapa dan masyarakat. Inilah 4 pihak yang orang kata apa, yang kita perlu titikkan, yang kita perlu ambil tahu untuk mereka terlibat di dalam aktiviti atau program yang kita laksanakan. Okay? Kenapa kita perlu libatkan guru? Kenapa kita perlu libatkan pengasuh? Kenapa kita perlu libatkan ibu bapa? Dan kenapa kita perlu masyarakat? Okay, dia sebenarnya dalam kita memberi didikan kepada kanak-kanak. Okay, kita perlu pastikan perkhidmatan atau pendidikan yang kita berikan itu adalah pendidikan yang bersesuaian dengan perkembangan mereka. Untuk apa? Untuk melahirkan seorang pelajar yang cemerlang di dalam masyarakat maupun di dalam negara dan sebagainya. Inilah sedikit tentang indikator pencapaian utama ataupun KPI. Pengenalan untuk KPI ini baru mukadimah. Alright. Seterusnya kita lihat kepada apakah prinsip dan garis panduan yang perlu kita titik beratkan di dalam penyediaan KPI. Okay, ianya terdapat 9 prinsip ataupun 9 garis panduan yang perlu kita titik beratkan semasa penyediaan KPI. Antaranya ialah yang pertama, kita perlu hormat, iaitu ibu bapa dan keluarga sebagai pendidik utama bagi kanak-kanak. Maksudnya kita ni, walaupun kita dah wujudkan KPI, walaupun kita dah wujudkan Key Performance Index untuk melihat prestasi pelajar ataupun perkembangan pelajar ataupun kebajikan pelajar, walau bagaimanapun kita sebagai pengusaha, kita sebagai pengasuh, kita sebagai guru, kita perlu hormati bahawasanya ibu bapa ataupun keluarga merupakan pendidik utama untuk kanak-kanak. Walaupun kita rasa kita dah hebat, kita dah bagi pendidikan kepada pelajar, tapi kita kena hormat bahawasanya pendidikan awal, pendidikan utama yang diterima oleh kanak-kanak adalah melalui ibu bapa dan keluarga. Itu you kena tanam dalam you punya hati dan fikiran you. Yang kedua, pengajaran dan pembelajaran, pengajaran dan pembelajaran berasaskan kepada konteks keluarga dan masyarakat. Maksudnya di dalam kita menyediakan KPI, kita perlu berasaskan kepada kita punya PNP tersebut perlulah berasaskan kepada keluarga dan masyarakat. Apa yang diterima oleh keluarga dan apa yang diterima oleh masyarakat, yang itulah yang perlu kita asaskan untuk kita memberi pengajaran dan pembelajaran kepada kanak-kanak. Yang ketiga, program pendidikan awal kanak-kanak yang komprehensif dan bersepadu. Maksudnya di dalam program pendidikan awal kanak-kanak yang kita berikan kepada pelajar, mestilah komprehensif dan bersepadu. Dan yang keempat, menyediakan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan mesra kanak-kanak. Maksudnya kita ni, bila kita berurusan dengan kanak-kanak bagi taska atau tadika, kita perlu pastikan persekitaran pembelajaran kita tadi mestilah
kondusif dan mesra kanak-kanak. Maksudnya kita tidak boleh orang kata apa membuat persekitaran tersebut yang tidak melihat kepada apa yang perlu diterima oleh kanak-kanak. Mesti mesra kepada kanak-kanak. Sebagai contoh, tempat yang selamat, tempat yang selesa, tempat yang ceria, itulah semua adalah mesra kanak-kanak. Dan yang kelima, program pendidikan awal kanak-kanak yang menyeluruh dari umur 0 hingga 5 tahun. Okey. Dan seterusnya, yang keenam, program pendidikan awal kanak-kanak yang komprehensif mengikut amalan bersesuaian, pengalaman yang menggabungkan umur dan sasiah kanak-kanak dan keluarga. Maksudnya di sini kita punya kita punya program pendidikan awal kanak-kanak ni, PAKK ni, mestilah komprehensif dan ianya perlu melihat ataupun kita perlu mengamalkan dan menggabungkan di antara umur dan sasiah kanak-kanak serta dengan keluarga. Biarlah ianya bersesuaian dengan keadaan ataupun dengan umur kanak-kanak tersebut ataupun dengan keluarga kanak tersebut. Setiap kanak-kanak adalah unik. Ini anda perlu ingat bahawasanya setiap kanak-kanak yang kita jaga di bawah jagaan kita, mereka mempunyai perbezaan. Maksudnya dia dari segi pemikiran, dari segi perkembangan mereka berbeza. Sebab kita kata setiap kanak-kanak adalah unik, di mana program yang dirancang akan sensitif kepada perbezaan individu, minat dan keperluan kanak-kanak. Artinya dalam kita menyediakan KPI ini, kita tak boleh melakukan ataupun melaksanakan KPI ataupun melaksanakan program secara umum. Boleh kita buat secara umum, tetapi kita tidak boleh orang kata apa tidak melihat ataupun kita tidak memandang kepada perkembangan kanak-kanak ataupun keadaan kanak-kanak. Sebab setiap kanak-kanak ni mereka mempunyai perbezaan penerimaan. Ada kanak-kanak yang jenis boleh terima apa yang kita buat. Tetapi ada juga kanak-kanak yang mana mereka hanya ikut apa yang dia kata saja. So kita sebagai guru, kita sebagai pengasuh, kita perlu melihat secara menyeluruh dan perlu membuat pendekatan yang berbeza bagi kanak-kanak yang tidak boleh mengikuti apa yang kita laksanakan. So itu adalah anda punya tugas sebagai seorang guru, bakal guru yang mana anda perlu melihat secara menyeluruh dari segi perkembangan kanak-kanak. Because of kanak-kanak adalah unik. Okay? Right. Walaupun ianya sama adik-beradik sekalipun, dia mempunyai perbezaan juga. Walaupun dia kembar sekalipun, ianya juga ada mempunyai perbezaan. Okay, semua stakeholder, ini yang ke-8. Setiap stakeholder bertanggungjawab memastikan kanak-kanak memperolehi accessibility kepada pengasuhan dan pendidikan yang berkualiti dan sokongan kepada keluarga. Dan yang terakhir, yang ke-9, perkongsian pintar, koordinasi dan integrasi akan memberikan perkhidmatan yang terbaik dalam pengasuhan kanak-kanak dan ianya merupakan asas kepada pembelajaran sepanjang hayat. Maksudnya kita ni, kita sebagai pengusaha tadika ataupun kita sebagai pengasuh ataupun kita sebagai guru, kita kena pastikan setiap perkongsian pintar, koordinasi dan integrasi ni boleh memberikan perkhidmatan yang terbaik pada pengasuhan kanak-kanak. Kenapa ianya adalah perlu kita titik beratkan? Because of ianya merupakan pembelajaran sepanjang hayat. Selagi mana kita hidup, selagi itulah perlu kita mempelajari perkara-perkara yang dinyatakan. Okay? Dan inilah 9 prinsip dan garis panduan yang perlu kita titik beratkan, yang perlu kita lihat dalam penyediaan KPI, Key Performance Index. Okay, kalau saya cakap cepat sangat, minta tolong bagi tahu kat saya, minta tolong nyatakan kepada saya. Cakap kat saya, saya cakap cepat sangat lah, saya cakap tak faham lah, tolong bagi tahu. Sebab kadang-kadang ni saya dah terbiasa bercakap kan. Bila dah terbiasa bercakap tu, kadang-kadang ianya jadi satu habit kepada saya untuk bercakap terlalu cepat. Okay, tapi kalau terlalu cepat, minta tolong bagi tahu. So saya harap anda semua faham apa yang saya ajar pada hari ini. Okay, seterusnya, ada apa persoalan yang anda tanya ke? Sebelum saya masuk kepada topik seterusnya, ada apa nak tanya ke? Ras? Tak ada, sir. Tak ada, sir. Tak ada, sir. Orang ni dengar bagus. Pendengaran korang ni memang terbaik lah. Okey, seterusnya kita tengok kepada
indikator utama prestasi. Okay, apa kepentingannya, apa kegunaannya. Okay, sebab kita dah bincangkan sebelum ni bahawasanya indikator utama prestasi adalah untuk kita menilai prestasi. Menilai prestasi kepada siapa? Menilai prestasi pelajar, menilai prestasi guru, menilai prestasi pengasuh, menilai prestasi organisasi. So kenapa perlu kita nilai prestasi mereka? Untuk capai standard kualiti. Itu sebenarnya kenapa perlu adanya KPI. Because of kita nak nilai prestasi mereka supaya setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita laksanakan mestilah berlandaskan kepada standard kualiti yang sepatutnya berlaku. Maksudnya kita ni sebab anda semua nak bakal guru anda semua dah bakal guru dan anda ni akan memberi pendidikan kepada pelajar di mana anda menyediakan perkhidmatan. Anda menyediakan perkhidmatan kepada pelajar. Artinya bila kita menyediakan perkhidmatan kepada pelajar, kita kena pastikan perkhidmatan yang kita berikan kepada pelajar tersebut merupakan perkhidmatan yang berkualiti dan ianya adalah mengikut standard kualiti yang telah ditetapkan. So bagaimana untuk kita pastikan setiap pengasuh, setiap guru melaksanakan tugas dengan sebaik yang mungkin, kita kena wujudkan indikator untuk kita menilai sama ada mereka membuat kerja ataupun memberi perkhidmatan yang betul-betul standard ataupun tidak. Kata lain KPI ini dia sebagai pengukur lah. Maksudnya kita bagi perkhidmatan, perkhidmatan kita bagus ataupun tidak. Kalau tak bagus, kita perlu perbaiki. So kita nak tahu bagus ataupun tidak, ianya berasaskan kepada KPI yang telah kita wujudkan. Okey, sekarang ni kita nak lihat apakah sebenarnya kegunaan indikator utama prestasi ataupun key performance index. Ini terdapat 4 perkara, 4 penggunaannya. Yang pertama, ini dapat membantu guru ataupun pengasuh memahami proses transaksi antara ibu bapa dan kanak-kanak. Maksudnya di sini dengan adanya KPI, guru-guru ataupun pengasuh dapat memahami bagaimana sebenarnya transisi antara ibu dan kanak-kanak. Sebab ini semua dapat membantu kita sebagai seorang pendidik untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada kanak-kanak bawah jagaan kita. Yang kedua, untuk memastikan perkhidmatan yang diberikan adalah bersesuaian dengan perkembangan kanak-kanak. Maksudnya bila adanya KPI, bila adanya standard quality, kita sebagai seorang guru, kita sebagai seorang pendidik, dapat memastikan apa yang kita berikan kepada pelajar atau perkhidmatan yang kita berikan kepada pelajar, kepada kanak-kanak adalah bersesuaian dengan perkembangan mereka. Yang ketiga, menggalakkan penglibatan dan kolaborasi antara ibu bapa dan masyarakat. Maksudnya bila ada standard quality ni, kita sebagai guru ni dapat menggalakkan penglibatan masyarakat dan juga ibu bapa dalam setiap aktiviti yang kita laksanakan. Untuk siapa? Untuk anak-anak mereka. Dan yang keempat, menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Dia sebenarnya paling asas di sini bila kita memberi didikan kepada pelajar, kepada kanak-kanak, kita kena tanam bahawasanya apa yang kita nyatakan, apa yang kita ajarkan kepada pelajar ni adalah berkaitan dengan pembelajaran sepanjang hayat. Kalau kita ingat benda tu, bila kita tahu itu adalah perkara yang penting, kita akan memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada mereka. Sebab kadang-kadang ni kanak-kanak ni dia akan ingat apa yang dia belajar pada umur 6 tahun yang lalu, pada umur mereka 6 tahun, mereka akan ingat sampai ke sekarang. Contoh macam saya pun masih lagi ingat apa yang saya belajar pada umur 6 tahun, 4, 5, 6 tahun dulu. Bukan 4, 5 tahun, maksudnya umur saya 4 tahun, 5 tahun dulu. Sampai sekarang saya masih lagi ingat. Kenapa? Kerana apa yang diberikan oleh guru-guru tu telah pun tertanam dalam hati saya sebab mereka mengajar saya berdasarkan kepada pembelajaran sepanjang hayat. Dan sebab kita sebenarnya dalam pembelajaran ni kita tak boleh berhenti sampai mana-mana tau. Selagi mana kita boleh pergi, kita pergi. Sebab tu lah Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, bagi kita berkata, pelajarilah ilmu sehingga negara China. Kenapa negara China? Sebab kalau kita tengok sekarang ni pun, negara China dia punya ilmu tu memang teramat tinggi. Sehingga kan Google pun dia boleh
potong kan. Itu cuma sedikit lah. Okey, seterusnya kita tengok kepada standard quality adalah mengikut bidang-bidang berikut. Okey, di mana dalam kita menyediakan standard quality, okey, dalam kita menyediakan standard quality, ianya terdapat 9 bidang yang berbeza. Artinya di dalam kita menyediakan standard quality ni, ianya setiap bidang tu mempunyai standard quality yang berbeza-beza. Okay, apakah 9 bidang tersebut? Yang pertama, bidang pelibatan ibu bapa. Yang kedua, bidang pelibatan masyarakat. Yang ketiga, bidang pengurusan program. Yang keempat, bidang kaki tangan. Yang kelima, pengajaran dan pembelajaran. Yang keenam, persekitaran fizikal dan keselamatan. Yang ketujuh, pemakanan dan kesihatan. Yang kelapan, pengesanan dan penilaian kanak-kanak. Dan yang kesembilan, penilaian dan pemantauan program pendidikan awal kanak-kanak. Artinya dalam penyediaan standard quality ni, kesembilan bidang ini perlu kita tetapkan. Maksudnya kita sebagai pengusaha, kita sebagai pengusaha taska atau tadika ni, kita perlu tetapkan apakah standard quality untuk kesembilan bidang ini. Maksudnya kita kena tentukan. Penglibatan ibu bapa, apa standard quality dia? Dan penglibatan masyarakat, standard quality dia macam mana? Maksudnya standard quality inilah yang dapat membantu kita dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada mereka. Right. Kita tengok satu persatu di setiap bidang-bidang yang saya nyatakan ini. Untuk kita menyediakan standard quality ini, setiap bidang perlu ada 5 perkara. Maksudnya dalam kita menyediakan standard quality untuk 9 elemen ini, perlu ada 5 perkara. Apakah 5 perkara tersebut? Yang pertama, perlu ada prinsip dan garis panduan. Kita dah bincang sebelum ni, prinsip dan garis panduan ni kita kena pastikan ianya berada di prinsip dan garis panduan yang mana. Yang kedua, objektif. Di mana apakah tujuan kita melakukan standard quality tersebut kepada bidang-bidang yang kita laksanakan. Dan yang ketiga, senarai indikator. Yang keempat, format penilaian kendiri. Dan yang kelima, glossary. Glossary ni termasuklah senarai semak dan dokumen-dokumen sokongan terhadap standard quality di dalam bidang-bidang tersebut. Maksudnya dalam kita membuat standard quality kepada bidang-bidang tadi, yang 9 bidang tadi, kita kena senaraikan 5 perkara ini. Untuk apa kita senaraikan 5 perkara ini? Antaranya ialah sudah semestinya untuk sebagai garis panduan. Ingat balik, standard quality ataupun KPI, Key Performance Index, ini merupakan garis panduan kepada tindakan kita. So that's why lah kita perlu nyatakan 5 perkara ini untuk kita mempermudahkan di dalam melakukan tindakan. Kita tengok satu persatu. Kita tengok satu persatu bidang-bidang yang saya nyatakan. Ada 9 bidang. Yang pertama, penglibatan ibu bapa. Apakah rasionalnya? Rasional adalah objektif lah, tujuan dia. Kenapa kita perlu buat standard quality untuk penglibatan ibu bapa? Yang pertama, pengaruh utama kanak-kanak merupakan ibu bapa dan keluarga serta persekitaran mereka. Dengan itu, kualiti pendidikan kanak-kanak dapat diseimbangkan antara pendidikan di rumah dan di taska ataupun tadika. Artinya di sini, sebab kita tahu pembelajaran kepada ataupun pendidikan kepada pelajar ni, dia bukan hanya belajar di sekolah semata-mata, tetapi mereka juga belajar daripada didikan di rumah. So kita sebagai pendidik ataupun kita sebagai pengusaha taska ataupun tadika, kita perlu mengimbangkan di antara pendidikan di rumah
dan pendidikan di Taska. Artinya kita ni perlu lihat secara menyeluruh lah. Perlu lihat apa yang kita ajar di sekolah dan apa yang diajar, apa yang mereka dapat daripada rumah. So daripada situlah kita perlu ada penglibatan ibu bapa. Nampak tak? Artinya sebab kalau kita nak tahu pasal pendidikan di rumah tanpa ada penglibatan ibu bapa, mana-mana mungkin, manakah mungkin kita nak dapatkan maklumat daripada untuk berkenaan pendidikan di rumah. So untuk kita dapatkan apakah sebenarnya yang dididik oleh ibu bapa di rumah untuk pendidikan di rumah, kita perlu ada penglibatan ibu bapa. Okey, pendidikan yang berkualiti adalah melalui penglibatan yang menyeluruh daripada ibu bapa, di mana mereka diberi peluang untuk memahami proses perkembangan kanak-kanak dengan memberi sumber maklumat berkaitan. Okey, artinya ibu bapa ni, sebab kita sekarang ni kita nak bagi pendidikan kepada kanak-kanak yang betul-betul berkualiti, yang betul-betul yang terbaik. So untuk kita dapatkan pendidikan yang terbaik kepada kanak-kanak, kita perlu pastikan pengajaran dan pembelajaran kita tadi berlaku secara menyeluruh, baik daripada tadika maupun di rumah. So untuk pastikan kanak-kanak tersebut dapat pendidikan yang terbaik di rumah, maksudnya dapat pendidikan yang terbaik yang sepatutnya mereka perolehi. So kita sebagai pengasuh ataupun kita sebagai pengusaha, kita perlu pastikan ibu bapa tadi memahami tentang proses perkembangan kanak-kanak ataupun proses perkembangan anak-anak mereka, supaya mereka tadi, ibu bapa tadi, dapat menyalurkan maklumat yang betul ataupun dapat mendidik anak-anak mereka dengan cara yang betul. Barulah pendidikan tersebut kepada anak-anak tersebut dapat diberi dengan sebaik yang mungkin. Maksudnya dia akan jadi samalah, apa yang diajar di sekolah dan apa yang diajar di rumah adalah perkara yang sama. Maksudnya bila ibu bapa ni faham tentang perkembangan kanak-kanak, sekurang-kurangnya bila berada di rumah, mereka akan mendidik anak mereka berdasarkan kepada perkembangan anak-anak mereka. So bagaimana untuk kita pastikan ibu bapa memahami proses perkembangan anak-anak mereka? Dengan adanya penglibatan ibu bapa. Okey, objektif untuk penglibatan ibu bapa, standard quality untuk penglibatan ibu bapa adalah untuk menghormati keluarga sebagai pembuat keputusan utama bagi kanak-kanak tanpa mengira budaya, agama, bahasa dan kaum. Okey? Maaf. Baik. Siapa sebut nama saya ni? Ya. Siapa sebut nama saya ni? Pasal apa terjelit tiba-tiba? Tak tahu. Nur Faizah sebut nama saya ke? Nur Faizah. Nur Faizah Rosli. Sebut nama saya ke? Tapi dia tak cakap. Diam. Mana ada siapa? Nur Ain sebut nama saya Tak ada lah. Apa saya terjelit? Cakap kalut-kalut ni. Apa dia? Tak ada apa. Tak ada apa? Apa bunyi tu? Bunyi apa tu? Nur Ain. You kat mana sekarang ni Ain? Kat rumah ke dekat mana? Kat rumah sah. Tu apa yang bunyi tu? Orang sebelah. Oh, sebelah. Okey, tak apalah. Alright, seterusnya kita tengok bidang yang kedua, iaitu bidang pelibatan komuniti. Okay, rasional kenapa perlu ada pelibatan komuniti adalah untuk memastikan kesemua pihak yang terlibat bekerjasama supaya matlamat yang sama dapat dicapai dengan bantuan semua pihak memahami nilai-nilai setempat, kepercayaan, sejarah, keperluan, kekuatan dan aspirasi bagi memastikan program pendidikan awal kanak-kanak bermutu dan memberi kesan kepada kanak-kanak. Okay, komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan program yang melibatkan komuniti amatlah penting dalam memastikan kanak-kanak dapat mendapat pengasuhan dan pendidikan awal yang sempurna mengikut ciri-ciri tempatan. Okay, dia sebenarnya dalam kita memberi didikan kepada kanak-kanak ni, okay, kita kena tahu bahawasanya kanak-kanak ni dia adalah orang, maksudnya kalau dari segi umur tu dia baru saja nak menerima
didikan. Dia baru saja nak menerima didikan. So, untuk kita pastikan kanak-kanak ini dapat menerima didikan yang sempurna, dapat memastikan kanak-kanak ini mendapat pendidikan yang sepatutnya, kita perlu pastikan setiap pihak yang ada perlu sentiasa memberi kerjasama di dalam memberi didikan kepada kanak-kanak. Supaya apa? Supaya tidak berlaku permasalahan apabila mereka meningkat dewasa kelak. Sebab kanak-kanak ni dia senang faham, dia senang terima apa yang kita ajar, apa yang kita tunjuk. Sebab itu kadang-kadang kita tengok kanak-kanak, kita tengok kanak-kanak tu macam dia tak sepatutnya buat benda tu. Tapi kenapa ia terjadi? Because of persekitaran, komuniti. Kadang-kadang komuniti tu yang mengajar mereka untuk berbuat demikian. Okay, so untuk kita pastikan mereka ini adalah kanak-kanak ini memahami dan melakukan perkara yang sebetulnya, so kita kena pastikan setiap kita yang berada di sekitar, yang berada dalam komuniti mestilah sentiasa memberi tunjuk ajar ataupun contoh yang baik kepada kanak-kanak. Sebagai contoh benda yang paling simple, merokok, kan? Kenapa kadang-kadang kita tengok kanak-kanak tu dia keluarga dia tak isap okok pun, tapi kenapa bila dia meningkat dewasa dia mengisap okok? Because of persekitaran. So kita kena pastikanlah ini adalah sebenarnya tanggungjawab kita sebenarnya. Tanggungjawab kita sebagai masyarakat di mana kita perlu pastikan setiap kanak-kanak diberi didikan yang terbaik. Diberi didikan yang sebetulnya. Objektif untuk penglibatan komuniti ni adalah untuk memastikan semua stakeholder bertanggungjawab terhadap kesihatan, kebajikan dan perkembangan menyeluruh kanak-kanak dan keluarga mereka berkongsi tanggungjawab dalam membuat keputusan. Alright. So sebenarnya kita ni, walaupun kita ni bukan pendidik ke ataupun kita ni tak ada anak ke, kan? Tapi kita kena ingat bahawasanya kita ni adalah orang yang bertanggungjawab untuk mendidik kanak-kanak. Setiap apa yang kita lakukan, mereka akan contohi. Bila mereka contohi, itulah yang menyebabkan mereka akan jadi baik ataupun sebaliknya. Seterusnya, bidang pengurusan taska. Setiap taska perlu mempunyai satu sistem pengurusan yang sistematik, fleksibel dan memberi keutamaan kepada perkembangan kanak-kanak dan keperluan mereka. Taska perlu diurus secara profesional meliputi pengurusan taska, kaki tangan kanak-kanak, perabot dan peralatan serta yang lain-lain. Setiap pengurusan perlu konsisten dan diurus mengikut visi, misi, matlamat, polisi dan prosedur yang diperakui oleh ibu bapa, kaki tangan dan komuniti agar dapat memberi rangsangan kepada perkembangan dan pendidikan awal kanak-kanak. Dia sebenarnya dalam kita memberi perkhidmatan yang sempurna atau perkhidmatan yang standard, yang berkualiti, kita perlu pastikan pengurusan taska itu adalah pengurusan yang terbaik, pengurusan yang fleksibel, pengurusan yang ada yang bersistematik. Kenapa? Ini semua adalah menentukan sama ada kita punya perkhidmatan itu adalah perkhidmatan yang bagus ataupun tidak. So, untuk pastikan perkhidmatan itu perkhidmatan bagus ataupun tidak, kita perlu pastikan pengurusan taska itu adalah pengurusan yang terbaik. Yang mana ada sistem, ada pengurusan yang bagus, yang diuruskan dengan baik, barulah perkhidmatan yang diberikan adalah perkhidmatan yang berkualiti. Jadi kita kena ada KPI untuk pengurusan taska. Objektif untuk pengurusan taska adalah untuk memastikan setiap taska beroperasi menepati kehendak undang-undang dan peraturan dan memberi fokus utama kepada perkembangan dan pendidikan awal kanak-kanak. Dia sebenarnya kalau kita jaga sistem, kita ada pengurusan yang baik, kita jaga dari segi perundangan, barulah kita punya perkhidmatan itu adalah perkhidmatan mengikut standard kualiti yang telah
ditetapkan. Kalau kita tak patuhi itu perkara tersebut, kita tak patuh undang-undang, kita tidak ada sistem pengurusan yang sistematik, tidak diuruskan dengan baik, yang itu yang menyebabkan kita punya perkhidmatan adalah perkhidmatan yang tidak bagus. Okay, right. Dan seterusnya, bidang kaki tangan. Ini KPI untuk kaki tangan. Okay, kualiti kaki tangan, kita tengok sini ya. Kualiti kaki tangan merupakan penentu bagi program pendidikan awal kanak-kanak dilaksanakan dengan sempurna dan terbaik. Okay, dia sebenarnya dalam kita memberi pendidikan atau perkhidmatan, okay, orang yang paling utama yang perlu jaga standard kualiti adalah kaki tangan. Kenapa kaki tangan perlu jaga kualiti? Because of kaki tangan ni dia yang berurusan dengan kanak-kanak. Dia yang berurusan dalam melaksanakan proses, dalam menjalankan sesuatu sistem. Jadi kalaulah kaki tangan tersebut tidak ada KPI, tidak jaga standard kualiti, ianya menyebabkan proses pendidikan atau proses perkhidmatan yang kita berikan akan jadi tidak bagus, tidak baik. Jadi untuk pastikan proses kita standard kualiti kita terbaik, kita kena pastikan kaki tangan tersebut berada dalam keadaan yang memahami tentang kualiti standard. Okay, latihan kepada kaki tangan merupakan elemen penting dalam menentukan objektif pembelajaran tercapai, meningkatkan interaksi sosial kanak-kanak, tingkah laku yang baik dan kefahaman dalam bahasa dan kognitif. Maksudnya kaki tangan ni, itulah seperti saya kata tadi, dia merupakan orang yang utama, orang yang terpenting. Sebab dia yang berurusan dengan kanak-kanak, dia yang mengajar kanak-kanak, dia yang melayan kanak-kanak. Jadi kita kena pastikan pekerja tersebut adalah pekerja yang berkualiti. Kalau mereka tidak faham, kita kena berikan latihan. Sebab itu kalau dikata di sini, kata latihan merupakan elemen penting dalam menentukan objektif pembelajaran tercapai. Maksudnya kita punya kaki tangan ni kena sentiasa berada dalam keadaan yang bersedia ataupun dalam keadaan faham, kefahaman yang baik tentang proses yang kita lakukan ataupun perkhidmatan yang kita berikan. Okay, jumlah pendidik atau pengasuh dan kanak-kanak juga merupakan faktor utama dalam menentukan kanak-kanak menerima rancangan yang sebaik-baiknya, di mana jumlah kanak-kanak yang kecil di dalam sesuatu kumpulan akan memberi kesan pembelajaran yang lebih baik kepada kanak-kanak. Maksudnya kita ni, kita tak boleh buat satu kelas tu dalam jumlah yang ramai. Sebab kalau kanak-kanak dia tak sama macam orang dewasa tau. Macam korang ni tak apa, orang dewasa dah boleh fikir, dah boleh nampak, dah boleh dengar, dah dapat memahami segala perkara. Tapi kanak-kanak ni dia tak sama macam orang dewasa. Jadi dalam proses PNP, kita tak boleh buat satu kumpulan yang besar kepada kanak-kanak. Kita kena kecilkan dia punya jumlah kanak-kanak. So, lagi kecil jumlah kanak-kanak, lagilah mereka senang untuk memahami pendidikan yang kita berikan. Jadi, kalaulah lagi kecil kumpulan, jumlah pekerja pun akan jadi lebih banyak lah. Kan? Sebab bila dah kecil, bila dah kumpulan tu mengecil, jumlah kumpulan tu akan jadi banyak. So bila jumlah kumpulan itu akan jadi banyak, so jumlah pekerja pun akan jadi banyak. Okay? Maksud dia relate lah dua tu. Okay? Dan objektif untuk kaki tangan adalah memastikan kaki tangan terlatih dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran dan dapat melaksanakan tanggungjawab dan peranan mereka dengan cemerlang dan berkualiti. Okay? Right. Dan yang seterusnya, pengajaran dan pembelajaran. Okay, rasional untuk pengajaran dan pembelajaran adalah untuk persekitaran pembelajaran untuk pendidikan awal kanak-kanak adalah bergantung kepada ilmu pengetahuan dan kesesuaian dengan perkembangan dan umur kanak-kanak, selain dari mengambil kira ciri-ciri keunikan dan keindividuan kanak-kanak tersebut. Okey, pengalaman pembelajaran yang sebenar merujuk kepada kerangka kurikulum, okey, falsafah yang digunakan, pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran yang diperkenalkan kepada
kanak-kanak. Okay, dia sebenarnya dalam pengajaran dan pembelajaran ni, PNP ni, okay, kiranya bergantung kepada ilmu pengetahuan yang bersesuaian dengan perkembangan umur kanak-kanak. Sebab itulah kalau kita tengok umur 1 tahun hingga 3 tahun, 1, 2, 3 berbeza dengan PNP untuk umur 4 hingga 6 tahun. Dia tak sama. Dan itu baru dari segi umur. Belum lagi kita tengok kepada ciri-ciri keunikan. Kita kena tengok dari segi, sebab kadang-kadang kanak-kanak ni walaupun umur dia sama, 3 tahun sama 3 tahun, tapi dia punya pemikiran tu berbeza. Iaitu kita kena realise, kita kena tahu bahawasanya pembelajaran PNP ni kita perlu pastikan apa yang kita ajar tersebut dapat difahami oleh kanak-kanak mengikut keunikan, mengikut keindividuan dan mengikut perkembangan kanak-kanak. Okay? Dan objektif untuk pengajaran dan pembelajaran adalah untuk menyediakan program pendidikan awal kanak-kanak yang bersesuaian dengan perkembangan kanak-kanak dan memenuhi semua keperluan, keupayaan dan minat kanak-kanak. Maksud PNP ni, kenapa perlu ada bidang pengajaran dan pembelajaran adalah untuk kita pastikan didikan ataupun ilmu ataupun pengajaran kita tadi bersesuaian dengan perkembangan mereka. Di mana yang dapat memenuhi kesemua keperluan termasuklah keupayaan mereka dan minat-minat mereka. Okay? Right. Seterusnya, boleh lagi ke ni? Diamnya semua ni. Boleh, sir. Boleh, Jawab sir. pun macam boleh sir. Boleh. Nur Alia. Okey, dia dah senyap. Okey, kalau boleh alhamdulillah lah. Sebab saya takut nanti saya duk cakap korang tak tahu ke mana. Itu saya risau. Hopefully you tak ada lah yang pergi ke tempat lain hopefully you ada dengan saya, you dengar dengan saya. InsyaAllah dengan pendengaran tersebut dapat anda memahami apa yang saya ajar pada hari ini. Okey, kita tengok bidang yang seterusnya, persekitaran fizikal dan keselamatan, di mana persekitaran yang berkualiti dan kondusif dapat membantu dalam memberi rangsangan kepada perkembangan kanak-kanak dan memberi peluang kepada kanak-kanak menjalankan pelbagai aktiviti sama ada secara individu maupun secara berkumpulan mengikut kesesuaian umur dan keupayaan kanak-kanak secara terbuka dan selamat. Erti kata lain, kita perlu pastikan kita punya persekitaran taska atau tadika tadi dalam keadaan yang sempurna. Tanpa ada memberi satu tekanan kepada pelajar untuk mempelajari ilmu-ilmu yang kita ajarkan. Artinya kita tak bolehlah buat satu tekanan atau stres kepada mereka untuk mereka belajar. Sebab kanak-kanak ni kita tahu dia punya pembelajaran, dia punya PNP, dia punya penerimaan tak sama dengan macam orang dewasa. Mereka ni nak dalam keadaan yang relax, dalam keadaan yang ceria. So kita sebagai pengusaha nak pastikan persekitaran kita mestilah berkualiti dan kondusif. Susunan atau persekitaran fizikal merupakan refleksi kepada jenis-jenis aktiviti yang akan dijalankan oleh kanak-kanak dan sejauh mana penglibatan guru ataupun pengasuh. Kanak-kanak sentiasa berminat untuk meneroka persekitaran tanpa memahami maksud bahaya ataupun ciri-ciri keselamatan. Sebab kanak-kanak ni dia tak fikir panjang tau. Dia tahu kalau benda tu boleh main, dia main. Walaupun benda tu tak boleh nak bermain. Itu perangai kanak-kanak. Itu perangai kanak-kanak. So kita sebagai pengasuh, kita kena pastikan mereka sentiasa berada dalam keadaan yang selamat. Walaupun mereka tidak ada pemikiran untuk menjaga dari segi bahaya ataupun ciri-ciri keselamatan. So kita lah kena jaga mereka. Kita lah kena pastikan mereka dalam keadaan selamat dan tidak berada dalam keadaan yang bahaya. Okay? Dan objektif untuk persekitaran fizikal dan keselamatan adalah untuk menyediakan persekitaran fizikal yang kondusif, selamat dan bersesuaian dengan keperluan perkembangan kanak-kanak. Okay, seterusnya kesihatan dan pemakanan. Okay, rasionalnya ialah untuk kesihatan dan pemakanan memainkan peranan penting dalam menentukan tahap perkembangan kanak-kanak, di mana langkah-langkah pencegahan daripada sebarang jenis penyakit juga merupakan amat penting dalam menentukan tahap kesihatan kanak-kanak adalah terpelihara.
hara. Dia sebut dia dalam perkembangan kanak-kanak ni, memang benda tu sentiasa berkait rapat. Maksudnya kesihatan dan pemakanan ni berkait rapat dengan perkembangan kanak-kanak. Sebab itulah kalau kita bagi makanan yang tidak sihat, berkemungkinan besar perkembangan kanak-kanak tu akan terbantut. Tapi kalau kita bagi makanan yang baik, dan kesihatan mereka terjaga, tahap perkembangan kanak-kanak tu akan berkembang dengan baik. Kesihatan dan pemakanan adalah komponen utama untuk memastikan kanak-kanak mendapat rangsangan yang sempurna dalam pembelajaran dan kehidupan mereka. Sebab tu ada keluar satu susu kan, sel-sel otak bersambung. Susu apa saya tak pastilah. Tapi yang pentingnya lagi bagus makanan kita berikan kepada pelajar, lagi hebatlah tahap perkembangan kanak-kanak tersebut. Objektifnya ialah untuk menentukan program pendidikan awal kanak-kanak, memberi tumpuan utama kepada kesihatan dan pemakanan dengan menyediakan persekitaran yang kondusif dalam meningkatkan perkembangan secara menyeluruh kepada kanak-kanak. Seterusnya penilaian kanak-kanak. Penilaian kanak-kanak rasionalnya ialah untuk pengesanan dan penilaian penting dalam mengenal pasti sama ada kanak-kanak mempunyai masalah kesihatan, ketidakupayaan fizikal ataupun mental supaya perkembangan mereka boleh dirangsang dengan cara yang bersesuaian. Maksudnya bila adanya penilaian kanak-kanak ini, kita dapat mengenal pasti tahap keupayaan kanak-kanak tersebut. So bila kita dapat kenal pasti, secara tak langsung kita sebagai pengasuh, kita sebagai guru dapat memberi didikan ataupun tunjuk ajar yang sepatutnya mengikut perkembangan mereka. Maksudnya yang bersesuaian lah, supaya tidak berlaku sebarang permasalahan di dalam pendidikan pelajar tersebut. Pengesanan dan penilaian dijalankan untuk mendokumentkan perkembangan kanak-kanak melalui pemerhatian dan merekod kesemua perubahan-perubahan yang berlaku. Maksudnya kita perlu rekod untuk kita melihat dari segi perbezaan. Mungkin ada perbezaan, mungkin ada perbezaan dari segi perkembangan. So kalau kita tak rekod, bagaimana mungkin kita nak tahu perkembangan mereka. Dan penilaian yang berkesan ialah dengan membuat perbandingan antara kebolehan sebelum dan selepas aktiviti dijalankan dan merancang aktiviti yang akan membantu kepada kanak-kanak untuk meningkatkan perkembangan mereka ataupun untuk memerlukan intervensi awal ataupun untuk pemulihan. Maksudnya kita bila adanya penilaian, bila adanya standard quality untuk penilaian kanak-kanak secara tak langsung, kita dapat mengenal pasti sejauh mana perkembangan mereka dan kita dapat lakukan sesuatu untuk mengatasi ataupun untuk memulihkan sebarang permasalahan yang ada pada pelajar. Sebab kadang-kadang ni kita tak perasan tau. Ada setengah kanak-kanak ni yang ada penyakit yang ada autism apa dia? Autism apa dia? Kita sebut penyakit ni. Autism. Maafkan saya. Maklum sajalah kadang-kadang pemikiran lagi cepat daripada mulut. Autism. Kadang-kadang budak-budak autism ni kita tak nampak tau dia punya perkembangan mereka ataupun perubahan mereka. Nak pula kalau yang jenis yang minor, so kita tak perasan. Tapi dengan adanya standard quality untuk pendidikan kanak-kanak ni, kita dapat kesan lagi awal. So bila kita kesan lagi awal, kita boleh memulihkan keadaan. Dan objektifnya adalah untuk menyediakan prosedur pengesanan dan penilaian yang akan membantu dalam memberi maklumat berkaitan dengan perkembangan kanak-kanak dan mengukur tahap pencapaian mereka. Dan seterusnya, yang terakhir, penilaian program pendidikan awal kanak-kanak di mana rasionalnya adalah untuk mencapai keseluruhan program pendidikan awal kanak-kanak adalah bergantung kepada pencapaian dan komitmen kaki tangan dan penerimaan kanak-kanak terhadap program-program yang ditawarkan. Perancangan untuk penambahbaikan hendaklah diformulakan, dilaksanakan dan dianalisiskan dari masa ke semasa untuk memastikan program sentiasa dikemas
kini. Okay, objektif penilaian program pendidikan awal kanak adalah untuk menjamin kualiti program pendidikan awal kanak-kanak yang dilaksanakan berlandaskan kepada mekanisme yang akan membantu mencapai hasil pengajaran dan pembelajaran dan pengasuhan yang terbaik. Itu adalah ke-9 bidang yang perlu ada standard kualiti. Okay? Untuk standard kualiti dapat dinilai berdasarkan kepada KPI, Key Performance Index. Okay, so kesimpulannya. Okay. Ini adalah kesimpulannya di mana apa yang kita belajar pada hari ini, standard kualiti yang disediakan sebagai kerangka garis panduan bagi memudahkan kesemua pihak berkuasa, agensi-agensi, pengusaha taska, ibu-ibu, ibu bapa dan kesemua yang terlibat dengan kanak-kanak untuk memastikan perkhidmatan yang diberi adalah berkualiti dan ianya adalah untuk menjaga kebaikan dan kebajikan kanak-kanak. Itu sebabnya lah kita perlu wujudkan standard kualiti. Okay? Dan standard kualiti tersebut perlu dinilai dengan menggunakan kaedah KPI, Key Performance Index. Alright. Okay. So, bagaimana? Adakah anda memahami tentang KPI? Adakah anda memahami tentang standard quality? Kelas? Faham, sir. Faham, sir. Semua you faham Bagus kelas ni. Serius. Apa yang saya ajar semua dia faham. Tapi tak tahulah dia faham macam mana. So kalau nak tahu dia faham macam mana, saya nak tanya soalan. Boleh? Boleh, Boleh, sir. sir. Boleh. 2 orang je jawab. Dalam ramai-ramai 2 orang je jawab. Yang lain wallahu alam. Mungkin mic dia rosak kot. Mungkin mic dia rosak. Okey, saya nak tanya. Soalan saya, kita tengok tadi, banyak bidang-bidang yang harus kita adakan standard quality. So, dalam banyak-banyak standard quality tersebut, bidang-bidang tersebut, apakah yang anda rasa bidang yang paling utama yang perlu ada penglibatan? Ibu bapa. Kenapa ibu bapa? Kenapa ibu bapa? Kenapa ibu bapa perlu melibatkan diri mereka untuk aktiviti kanak-kanak? Sebab apa? Kalau ibu bapa tak libatkan Untuk diri kita dengan nak aktiviti tengok kanak-kanak, perkembangan. Okey, tak apa, kita dengar dulu jawapan daripada Nur Alia Andina. sebab kalau ibu bapa tu tak libatkan diri diorang dengan aktiviti anak-anak, diorang tak akan tahu perkembangan anak-anak diorang sendiri. So macam mana kalau, sebab anak-anak ni kan dia belajar dekat sekolah je, dekat rumah dia dengan mak bapak. So kalau apa-apa berkaitan dengan sekolah, diorang nak ajar dekat rumah, mak bapak tu jadi macam blur, tak tahu nak ajar macam mana. Okey, maksudnya di sini kalau ikutkan ibu bapa ni memang ni pihak yang paling utama lah. Maksudnya dia kena fahami tentang perkembangan kanak-kanak. Sebab dari segi masa pun memang anak-anak ni lebih banyak berada dengan ibu bapa nak dibandingkan berada di sekolah. Betul Nak Alia? Betul. Okey. Pandai you jawab macam dah ada anak. Gurau saja Nak Alia, gurau saja. Jangan take serius Okey. Alright, betul lah tu. Okay, artinya dalam pelibatan ibu bapa ini, dia merupakan orang yang utama juga dalam memastikan anak-anak mereka memahami ataupun anak mereka berada dalam landasan yang betul dalam mendidik ataupun dalam mempelajari didikan-didikan sepanjang hayat. Okay, so untuk kelas yang pertama ni, untuk jam yang pertama kita sudah pun selesai. Untuk jam yang kedua nanti kita akan kita akan buat soalan tutorial 6 untuk topik yang 6. Untuk yang ini buat masa ni kita rehat dahulu lebih kurang 5 minit.
Okay, and then pukul 12, 10 minit nanti, pukul 12, 5 minit nanti, kita akan sambung balik kelas kita, okay, untuk kita sama-sama menjawab soalan ataupun berbincang dengan topik yang ke-6, tutorial yang ke-6. Okay, kita rehat dahulu lebih kurang 5 minit, lepas itu kita sambung balik. Okay, kelas? Okay, sir. Ada. 本当にジャスティン・ビーバー来ると思う？だといいけど。だって私、可愛いから。残念だけど、私の方が可愛いし。Goodbye.